Pernahkah anda melihat suatu tempat yang sangat pelik dan unik, seolah-olah kawasan tersebut bukan berada di bumi? Jika anda seorang pengembara yang sukakan cabaran dan ingin mempelajari sesuatu yang baru, Astrolab ingin mengajak anda mengelilingi dunia melihat tempat-tempat yang unik dan sangat pelik. Astrolab akan membawa anda menyingkap kisah-kisah menarik dan fakta yang kurang diketahui di sebalik keajaiban alam semula jadi ini, dan meneliti dengan lanjut tentang kuasa geologi, biologi dan budaya yang telah membentuk tempat-tempat tersebut menjadi mercu tanda keunikan di bumi kita. Video ini akan membuatkan anda kagum dan terinspirasi oleh kuasa dan keindahan alam semula jadi planet kita. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Di tangga ke-10, Lençóis Maranhenses, Brazil. Gumuk pasir di timur laut Brazil ini adalah unik kerana ia terbentuk di tengah-tengah hutan hujan tropika dan dipenuhi dengan lagun air tawar semasa musim hujan. Gumuk pasir ini meliputi kawasan seluas lebih 580 batu persegi dan merupakan salah satu tarikan utama Taman Negara Lençóis Marianas. Pepasir ini berasal dari pedalaman benua dari Sungai Parnaíba dan Pregucas, kemudian didorong kembali ke pedalaman sehingga 50 km oleh angin mewujudkan satu siri bukit pasir yang menjulang setinggi 130 kaki. Semasa musim hujan antara Januari dan Jun, ribut hujan memenuhi ruang antara gumuk pasir dengan lagun air tawar sehingga 100 meter panjang dan kedalaman 3 meter. Lagun ini biasanya mempunyai suhu 27.5 darjah Celsius dan 32 darjah Celsius dengan pH antara 4.9 dan 6.2. Apabila musim kemarau kembali, kolam takungan air dengan cepat menjejat, menyebabkan kehilangan kedalaman sebanyak 1 meter setiap bulan. Taman ini menempatkan 4 spesies yang disenaraikan dalam senarai spesies terancam Brazil, iaitu ibis merah, memberang neotropica, oncilla dan manatee India Barat. Taman ini juga mempunyai 133 spesies tumbuhan, 112 spesies burung dan sekurang-kurangnya 42 spesies reptilia. Di tempat ke-9, Grand Prismatic Spring. Mata air panas di Taman Negara Yellowstone di Amerika Syarikat ini merupakan salah satu mata air panas terbesar di dunia. Pada tahun 1839, 4 pemburu Eropah melintasi lembangan Geyser Midway dan merekodkan pemandangan tasik cantik yang mendidih. Mata air panas berdiameter lebih 370 kaki dan warnanya disebabkan oleh lapisan-lapisan mikrob yang tumbuh subur di perairan panas dan kaya dengan mineral. Warna biru dalam air di tengah kolam terhasil daripada warna biru intrinsik air. Ciri-ciri unik yang paling ketara adalah di tengah-tengah mata air disebabkan faktor seperti sterility dan kedalamannya. Mata air adalah kira-kira 110 meter diameter dan 50 meter dalam. Mata air panas menghasilkan anggaran 560 galen air atau 2,100 liter seminit pada suhu 70 darjah Celsius. Di tempat ke-8, Dataran Garam Bonneville, Utah, Amerika Syarikat. Bayangkan, tempat yang begitu rata sehinggakan anda boleh lihat kelengkungan planet. Di sini, anda dapat lihat kelengkungan planet kita jika anda mengambil gambar dari atas bukit. Tempat ini tidak menjanjikan sebarang hidupan disebabkan kawasan ini sangatlah tidak subur. Sukar untuk melihat sebarang kewujudan makhluk di sini, melainkan kehadiran manusia sebagai pengunjung di sini. Dataran Garam Bonneville ialah kawasan rata seluas lebih 30,000 ekar di Utah, Amerika Syarikat. Susunan rata garam mempamerkan sebuah tasik prasejarah terkenal dengan pantulan langit yang unik dan pergunungan di sekitarnya. Dataran ini sepanjang 19 km panjang dan selebar 8 km dengan ketebalan kerak hampir 1.5 meter tebal di tengah dan kurang daripada 2.5 cm ke arah tepi. Ia dianggarkan menyimpan 147 juta tan garam. Kira-kira 90% daripadanya adalah garam yang biasa kita guna di rumah. Di tempat ke-7, Chocolate Hill, Filipina. Bukit Coklat yang terletak di negara Filipina merupakan pembentukan geologi unik yang terdiri daripada lebih daripada 1,000 bukit berbentuk kon sempurna yang tersebar di kawasan seluas sekitar 50 km persegi. Walau bagaimanapun, walaupun namanya Bukit Coklat, akan tetapi ia bukanlah bukit yang diperbuat daripada coklat.
Ia mendapat namanya daripada warna coklat semasa musim panas dan terik yang menjadikan ia kelihatan seperti busut coklat gergasi. Proses pembentukan sebenar bukit masih belum diketahui, walaupun dipercayai bahawa ia pernah menjadi terumbu karang yang terangkat semasa pergerakan geologi dan kemudian dibentuk menerusi hakisan. Bukit coklat ialah Bukit Karst berbentuk kon. Bukit ini wujud dari zaman Pliocene akhir hingga Pleistosen awal dan terdiri dari batu kapur marin berpasir dan mengandungi banyak fosil foraminifera, laut cetek, karang, moluska dan alga. Bukit kon ini adalah ciri geomorfologi yang dipanggil Karst Cockpit yang tercipta menerusi gabungan larutan batu kapur oleh hujan, permukaan air dan air bawah tanah serta hakisan subaerial oleh aliran sungai selepas ia dinaikkan di atas paras laut dan dipecahkan oleh proses tektonik. Di tempat ke-6, Tasik Kawah Meki, Turki. Tasik Kawah Meki terletak di wilayah Konya, Turki dan merupakan salah satu keajaiban dan keunikan di Turki selain Kapadosia. Ia terbentuk menerusi letusan gunung berapi ribuan tahun lalu. Jika anda berpeluang mengunjungi tasik ini, anda akan terpesona dengan warna biru kehijauan yang terang dramatik di sekelilingnya. Tasik itu terletak di tengah-tengah tasik yang besar dan terdapat dinding kawah yang curam menjulang setinggi 150 meter, menjadikan Tasik Kawah Meki benar-benar keajaiban alam yang luar biasa. Tasik Meki kini terdiri daripada dua tasik dengan pelbagai pulau kecil. Ia sepanjang 800 meter dan lebar 500 meter dengan kedalaman 12 meter. Tasik di dalam kon gunung berapi mempunyai nilai garam yang sangat tinggi dan terpelihara selama ribuan tahun. Di tempat kelima, Kawah Ijen, Indonesia. Kawah Ijen ialah gunung berapi yang ditemui di Jawa Timur, Indonesia. Kawah Ijen terkenal dengan nyalaan api biru elektrik yang disebabkan oleh pembakaran asid sulfurik. Nyalaan ini boleh mencapai ketinggian sehingga 16 kaki dalam keadaan yang boleh dilihat pada waktu malam, mewujudkan pemandangan yang nyata dan memukau. Selain daripada nyalaan birunya, Kawah Ijen juga merupakan rumah kepada tasik kawah berasid terbesar di dunia yang kaya dengan asid sulfurik dan mempunyai rona hijau terang. Tasik ini dianggap sebagai salah satu jasad air paling berasid di dunia dan diselubungi oleh celah berbatu yang curam. Para pendaki yang ingin menikmati suasana nyalaan api biru perlu mendaki hingga ke puncaknya dan merakam suasana yang boleh dikatakan menyeramkan kerana keadaan dan sifat tasik di tempat tersebut. Walau bagaimanapun, pendakian itu bukan bagi mereka yang lemah kerana ia boleh menjadi curam dan berbahaya dan udara di sekeliling kawah boleh menjadi toksik. Kawah Ijen mewakili negara Indonesia dalam mempamerkan kehebatan alam semula jadi yang indah akan tetapi sangat menakutkan. Di tempat keempat, Salar di Uyuni, Bolivia. Keajaiban semula jadi ini merupakan dataran garam yang paling besar di dunia, menjangkau lebih 10,000 km persegi. Dataran garam terbentuk kerana tasik prasejarah yang menyejat meninggalkan lapisan garam dan mineral lain. Salar di Uyuni amat menakjubkan dan berfungsi sebagai sumber garam dan litium yang penting untuk negara Bolivia. Ia juga mempunyai ciri unik di mana ia bertindak sebagai cermin langit, mencipta kesan yang menakjubkan. Kawasan yang luas, langit cerah dan kerataan permukaan yang luar biasa menjadikan Salar di Uyuni sesuai bagi menentu ukur altimeter satelit cerapan bumi. Selepas hujan, lapisan nipis air tenang mengubah daratan rata menjadi cermin terbesar di dunia iaitu sepanjang 129 km. Di tempat ketiga, Gua Cacing Bercahaya Waitomo, New Zealand. Cacing merupakan haiwan invertebrata yang bukan asing lagi bagi kita, tetapi pernahkah anda melihat cacing glow in the dark? Gua Cacing Bercahaya Waitomo di New Zealand adalah keajaiban semula jadi yang kelihatan seperti dunia fantasi yang luar biasa. Gua tersebut terkenal dengan cacing cahaya bioluminescent dengan suasana yang nyata dan ajaib di keseluruhan gua tersebut. Gua Waitomo bukan sahaja menarik secara visual, tetapi juga penting dari segi ekologi. Cacing bercahaya memainkan peranan penting dalam ekosistem gua dan pemeliharaan habitat mereka. Cacing ini sebenarnya larva daripada serangga Arachnocampa luminosa. Ketika menjadi larva, serangga jenis ini akan mengeluarkan semacam untaian benang bercahaya. Panjang benang tersebut kira-kira 30 hingga 40 cm. Ujung benang bercahaya itu berlendir, gunanya untuk menangkap mangsa yang mendekatinya. Masa kehidupan larva ini berlangsung antara 6 hingga 12 bulan.
Ia hanya boleh hidup di tempat paling gelap dan lembap sehingga cahaya mereka boleh dilihat. Di tempat kedua ialah lekukan Danakil. Lekukan Danakil, Ethiopia. Tahukah anda negara tersebut mempunyai kawasan yang unik dan kelihatan seperti planet lain? Lekukan Danakil ditemui di timur laut Ethiopia. Lekukan Danakil adalah salah satu tempat paling panas dan paling tidak mesra alam di bumi. Ia terkenal dengan landscape dunia lain iaitu dataran garam, mata air sulfur dan deposit mineral berwarna-warni. Walaupun keadaannya yang sangat teruk, lekukan Danakil adalah rumah kepada ekosistem unik mikrob dan ekstremofilia lain yang hidup dalam keadaan bergaram di sini. Lekukan Danakil ialah dataran yang terletak di utara wilayah Afar, Ethiopia, berhampiran sempadan dengan Eritrea. Ia adalah kira-kira 125 meter di bawah aras laut dan bersempadan di sebelah barat oleh dataran tinggi Ethiopia dan di sebelah timur oleh pergunungan Danakil. Pada tahun 1974, fosil Australopithecus afarensis Lucy yang terkenal bertarikh 3.2 juta tahun beserta fosil hominin purba lain telah ditemui di sini, mendorong ramai ahli paleontologi mencadangkan bahawa kawasan ini adalah tempat spesies manusia sebelum Adam berkembang biak. Sebelum kita memasuki carta pertama, Astrolab bawa anda dua tempat paling menarik di dunia. Gurun Wadi Rum, Jordan. Gurun ini terkenal dengan bukit pasir merah yang luas dan pembentukan batu yang menakjubkan. Wadi Rum telah menjadi kawasan penggembaraan yang terkenal untuk filem seperti Lawrence of Arabia dan The Martian. Tetapi keindahan Wadi Rum melampaui daya tarikan sinematiknya. Gurun ini telah didiami oleh pelbagai budaya dan tamadun selama ribuan tahun, sekaligus meninggalkan sejarah dan warisan yang kaya. Anda masih boleh menemui inskripsi dan ukiran kuno di dalam batu di runtuhan bangunan batu dan struktur ukiran bangunan yang dipahat di bukit. Kawasan ini berpusat di lembah utama Wadi Rum. Ketinggian tertinggi di Jordan ialah Jabal Ad-Dami. Pada ketinggian 1,840 meter, terletak 30 km di selatan kampung Wadi Rum. Wadi Rum atau Wadi Rum dipercayai mendapat namanya daripada nama awal yang Iram, iaitu kota hilang yang disebut di dalam Al-Quran. Seterusnya ialah Kil Cenote di Yucatan. Satu lagi keajaiban semula jadi alam ialah Kil Cenote di Yucatan, Mexico. Cenote ini merupakan lubang benam semula jadi yang terbentuk akibat keruntuhan gua batu kapur dan merupakan salah satu tempat yang paling unik dan indah di semenanjung Yucatan. Kil Cenote dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan yang subur dan perairan yang jernih, menjadikannya tempat yang popular untuk aktiviti air. Salah satu ciri memukau Kil Cenote ialah gua bawah airnya yang menempatkan pelbagai jenis spesies ikan air tawar yang jarang ditemui. Kil Cenote seolah-olah portal kepada dunia bawah tanah. Di tempat pertama, Tasik Netron, Tanzania. Tasik alkali yang menakjubkan ini terkenal dengan keunikan warna merah terang dan ekosistem uniknya yang menyokong pelbagai bentuk hidupan yang disesuaikan dengan keadaan yang melampau. Warna merah terang disebabkan oleh kehadiran mikroorganisma yang dipanggil Haloarchaea, di mana ia hidup subur di tasik berkepekatan garam yang tinggi. Kealkalian tasik juga menghalang kebanyakan haiwan daripada hidup di dalamnya. Tetapi ia adalah rumah kepada salah satu tempat pembiakan paling luas di dunia bagi flamingo yang lebih kecil memakan alga dan plankton yang terdapat di dalamnya. Tahap penyejatan yang tinggi telah meninggalkan natron, iaitu natrium carbonate dicarbohydrate, dan trona, sisquocarbonate dihydrate. Kealkalian tasik boleh mencapai pH lebih daripada 12. Sifat kimia air ini diketahui menjadi punca kepada kalsifikasi badan burung dan haiwan lain yang mati di tasik menjadi keras, mengubahnya menjadi batu sebelum mereka reput. Ini adalah contoh sumpahan alam yang sangat mematikan. Ekosistem yang mempersonakan akan tetapi mengerikan. Dari semua senarai ini, tempat mana yang anda ingin lawati? Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.